Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda masih terus setia berada di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pendedahan berita yang berkaitan dengan Double Six. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Laporan siasatan tragedi Double Six, kini dokumen terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pendedahan yang amat mengejutkan kita. Laporan siasatan akhir nahas pesawat Sabah Air yang mengorbankan Ketua Menteri Sabah ketika itu, Fuad Stephens, kini dikelaskan sebagai dokumen terbuka dan boleh diakses di laman web Kementerian Pengangkutan bermula hari ini. Mengumumkan perkara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, dia mengelaskan semula laporan tersebut sebagai dokumen terbuka dengan menggunakan kuasa yang diperuntukkan melalui Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972. Anthony Loke berkata, proses untuk menyah klasifikasi laporan tersebut selesai pada 6 April lalu selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan laporan tragedi yang turut digelar Double Six itu dinyah klasifikasi pada 5 April. Mulai hari ini, laporan lengkap tersebut dapat dimuat turun dari laman web rasmi Kementerian Pengangkutan Malaysia di www.mot.gov.my. Nomad katanya dalam satu kenyataan. Menurut Anthony Loke yang juga Menteri Pengangkutan Malaysia, siasatan akhir kemalangan udara Nomad N22B 9M ATZ disiapkan pada 25 Januari 1977 dan dibentangkan ke Kabinet pada Mac tahun 1977. Namun begitu, hasil siasatan laporan tersebut tidak pernah untuk diumumkan. Oleh yang demikian, selama hampir 47 tahun, ahli keluarga mangsa-mangsa yang terlibat tidak dapat mengetahui fakta dan sebab di sebalik nahas kemalangan udara tersebut, katanya. Sebanyak 11 orang terkorban, dalam itu termasuk barisan pimpinan kanan kerajaan Sabah ketika itu, iaitu Fuad, Peter Joynot Mojuntin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah, Chong Tien Vun, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Sabah, dan Saleh Sulong, Menteri Keuangan Sabah. Turut terkorban ialah Darius Binion, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Sabah, Wahid Peter Andau, Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan Sabah, Dr. Syed Husin Wafa, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sabah, dan Ishak Atan, Setiausaha Sulit kepada Menteri Keuangan Malaysia. Selain itu, turut terkorban ialah Korporal Syed Muhammad selaku pengawal peribadi Ketua Menteri Sabah, Johari Fuad Stephens, anak Ketua Menteri, dan Gandhi J. Naden, juruterbang pesawat 9M FTZ. Anthony Loke berkata, setiap insiden penerbangan haruslah disiasat secara telus dan menyeluruh untuk menerap kepercayaan antarabangsa terhadap keupayaan Malaysia membina sebuah industri penerbangan yang berkredibiliti serta menepati piawaian tertinggi. Kementerian Pengangkutan komited untuk meneruskan dasar keterbukaan ini, katanya, yang turut merakamkan ucapan takziah kepada semua keluarga dan waris mangsa. Anwar pada 5 April lepas berkata keputusan untuk mendedahkan laporan akhir tragedi Double Six itu dibuat selepas mengambil kira tuntutan keluarga waris selain pandangan rakyat Sabah yang diinginkan maklumat terperinci berhubung kejadian berkenaan. Dalam kejadian tersebut, pesawat udara Nomad 9M ATZ keluaran Australia yang dikendalikan Sabah Air membawa rombongan berkenaan dalam perjalanan dari Labuan
sebelum terhempas di daerah Sembulan ketika menghampiri lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah. Pada 8 Mac yang lepas, media melaporkan Mahkamah Tinggi Sabah memerintahkan Putrajaya untuk mengambil langkah perlu untuk menyah klasifikasi insiden tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, terus setia berada di dalam channel ini untuk ulasan berita yang seterusnya. Hai, halo Malaysia, kembali lagi kita di channel Elwino STV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi berita yang berkaitan dengan kes Double Six juga dipetik daripada Malaysia kini. Laporan penuh nahas udara 1976, tiada sabotaj, pesawat hilang keseimbangan. Laporan akhir siasatan nahas pesawat pada 1976 yang meragut 11 nyawa, termasuk Ketua Menteri Sabah ketika itu, Fuad Stephens, mendapati tiada unsur sabotaj. Prosesnya klasifikasi laporan itu selesai pada 6 April lalu dan boleh dimuat turun di laman rasmi Kementerian Pengangkutan. Kesimpulan pasukan penyiasat sebaliknya adalah kemungkinan besar punca kemalangan yang digelar nahas Double Six itu adalah kerana pesawat tersebut hilang keseimbangan. Laporan menyimpulkan punca kemalangan kemungkinan disebabkan kedudukan pusat graviti di luar had buritan yang menyebabkan kolom kawalan tidak boleh lagi ke depan, dengan bahagian depan pesawat terangkat ke atas apabila sayap melepasi 25 darjah ketika hampir mendarat menurut ringkasan laporan itu. Buritan adalah bahagian paling belakang pesawat. Jika anda tidak mengetahuinya apa itu maksud buritan, buritan adalah bahagian paling belakang pesawat. Laporan itu menganggarkan terdapat 325 lbs bersamaan dengan 147.4 kg muatan di bahagian bagasi buritan melepasi had yang dibenarkan, iaitu 198 lbs bersamaan dengan 89.8 kg. Maka walaupun kiraan berat berlepas 435 lbs bersamaan dengan 197.3 kg adalah di bawah hak maksimum, pusat graviti telah lari. Laporan itu membangkitkan perihal juruterbang Gandhi Naden yang digambarkannya sebagai ada rekod yang buruk. Laporan itu menyatakan buku log penerbangan juruterbang didakwa terbakar pada Jun 1969 dan buku log ganti dicuri pada November 1975. Ia juga menyatakan berdasarkan rekod yang ada, juruterbang ada sejarah prestasi buruk dalam penerbangan dan rekod latihannya dengan Sabah A adalah marginal. Selain itu, laporan itu juga mendapati syarikat penerbangan tidak tegas dalam memastikan prosedur dipatuhi. Maka semua keadaan ini menyebabkan ia berlaku di mana juruterbang tanpa kelaziman memenuhi banyak keperluan atau prosedur yang digariskan syarikat, sekadar berjalan secara bersahaja, mengelilingi pesawat di labuan dan duduk di kokpit ketika semua muatan berada dalam pesawat tanpa sedar yang taburan muatan distribution of load adalah salah, kata laporan tersebut. Laporan itu turut menyatakan juruterbang juga mungkin tidak cukup tidur dan dia ada memberitahu kenalan yang dia letih dan sakit perut yang tidak teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, terus setia berada di dalam channel ini untuk ulasan berita yang berkaitan dengan kes Double Six ini. Kita jumpa lagi di perkongsian berita yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.